Okay, Alhamdulillah. Kita malam ni nak sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin. Kak Jamilah Abu Bakar, alhamdulillah. Ni Kak Jamilah ni kakak saya, kak sulung saya. Kak Roshita, alhamdulillah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada juga yang macam ni, ini pun Riyadhus Salihin juga. Salih Asyamat. Dan Riyadhus Salihin ni sebenarnya kuliah harian saya di Darul Faizin. Kuliah zuhur saya. Jadi di Darul Faizin ni saya kuliah subuh kitab tafsir. Kuliah duha hari Jumaat saya baca kitab Bahrul Mazi dengan kitab Penawar Bagi Hati. Kuliah zuhur saya baca Riyadhus Salihin. Itu kuliah, boleh kata kuliah harian saya lah di Darul Faiz ini. Selain pada tu ada juga ustaz-ustaz yang lain yang mengajar di Darul Faiz ini. Di salih ala Jumat sahabat-sahabat Syarifah Maimunah daripada Singapura, ahlan wa sahlan. Saya rindu sangat nak pergi Singapura ni. Duk tunggu lepas PKP je nak pergi Singapura. Harap-harap dapat jumpa Kak Syarifah Maimunah nanti waktu kita pergi Singapura, dan sahabat-sahabat daripada Singapura yang ramai yang selalu ikut kuliah pada setiap hari, insya-Allah. Alhamdulillah. Taruna Suci. Nama apa Taruna Suci sebenarnya ni? Teringin nak tahu nama sebab terserlah kesucian tu kan. Salih ala Muhammad Mak Usaini, Sandakan Sabah Nur Umu Iman, alhamdulillah. Azimah Ahmad Fajar Endut daripada Kemamang. Baik, insya-Allah kita sambung hadis kita. Salih ala Sayyidina Muhammad pada hadis yang bab yang ke-55. Bab yang ke-55 pada hadis yang ke Salih ala Sayyidina Muhammad pada hadis yang ke-475. 475 pada bab hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 dalam bab Salih ala Sayyidina Muhammad, bab ke-55. Hadis ke-23 daripada bab 55 tu, dan daripada keseluruhan hadis ni hadis yang ke-479 ataupun Salih ala Sayyidina Muhammad dia bang 484 itu 482 43. Okey. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis dia berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali antara adab kita nak membaca hadis Nabi SAW ni, antaranya ialah dalam keadaan kita berwuduk. Itu adab dia, berwuduk. Sebab dia, kita bukan sekadar baca hadis ni tuan-tuan. Sebenarnya kita membaca perkataan ataupun kalam daripada mulut baginda Nabi SAW. Dia sangat mulia. Sangat mulia. Maka kita menjaga adab-adab ketika kita membaca hadis Nabi SAW. Antaranya kita dalam keadaan kita berwuduk, kemudian kita membaca bismillah dan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Itu di antara adab bila kita nak baca hadis. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Wa an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salli ala Sayyidina Muhammad, janganlah kamu berlebih-lebihan, salli ala Sayyidina Muhammad, pada ladang dan perdagangan sehingga kamu menjadi cinta kepada dunia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ad-dhai'atu tu maksudnya ladang dan sawah
yang memerlukan kepada usaha dan kerja yang banyak. Jadi Nabi SAW nak sebut kat kita, janganlah kamu ni terlalu ataupun berlampau-lampau ataupun berlebih-lebihan dalam apa? Dalam usaha terhadap ladang dan perdagangan, sehingga kamu menjadi cinta kepada dunia. Ad-dhai'atu adalah maksud dia ladang dan sawah yang memerlukan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pekerjaan yang banyak. Penjelasan maksud hadis ini adalah janganlah kamu terlalu jauh dalam urusan dunia sehingga kamu jatuh cinta kepada dunia tanpa melakukan kebaikan akhirat, dan janganlah kamu sibuk dengan mencari dunia sehingga kamu tidak akan kenyang dengan dunia. Ulang balik apa disebutkan oleh ulama sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini ialah janganlah kamu terlalu jauh dalam urusan dunia. Terlalu jauh maksud bukan tak boleh, boleh, tapi jangan sampai terlalu dalam, dengan too deep inside. Bahasa orang kampung kita sebut macam tu. Sampai, faham tak ni? Kalau setakat level boleh, tapi ni terlampau sangat ni, terlampau nak menjangkau dunia tu atas pekerjaan dan usaha dunia tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga kamu cinta kepada dunia. Kemudian tanpa melakukan kebaikan akhirat. Bila dia terlalu deep, terlalu tenggelam dalam urusan keduniaan dia, sampai apa ni? Sampai dia mula mencintai dunia. Saya duduk sembang dengan seorang sahabat tadi. Ada ruang-ruang saya duduk sembang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sembang pasal apa? Sembang pasal shopping. Kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata suka shopping tak? Dia kata dulu suka. Lah ni suka tak? Lah ni tak apa suka sangat shopping. Pasal apa lah tak suka shopping? Pasal dah kerja. Apa maksud dah kerja tu? Sebab lah ni dah guna duit sendiri. Dulu shopping duit orang. Waktu shopping duit orang, dia macam seronok belanja. Tapi bila kita rasa susah, pergi kerja pukul berapa, balik kerja lagi dah pukul berapa, dia rasa susah. Bila rasa susah tu, dia rasa sayang. Nampak ni? Sayang, nak belanja pun sayang. Sallallahu alaihi wasallam tu. Orang dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita pakai motor, beli motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, motor EX5 je, second hand. Beli motor EX5 second hand. Tuan-tuan, dia pelekat dekat motor tu, pelekat kat motor tu, tahu tulis apa? Tengok boleh, sentuh jangan. Punya sampai macam tu, tulis tu, tengok boleh, sentuh jangan. EX5 je kot. Oh, jangan main. Tahu pasal apa? Daripada tingkatan 1 mula simpan duit lah. Simpan duit RM5, RM10, RM5, RM10. Lepas tu habis tingkatan 4, tingkatan 5. Tuan-tuan, meniaga burger, dapat himpun duit. Dapat himpun duit tu, beli dengan susah payah dapat duit tu. Dia apa? Sayang. Jangan siapa sentuh lah. Jangan siapa duk kacau motor dia. Pasal apa? Sayang sangat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bila orang dia terlalu tenggelam dalam dunia, dia macam tu. Faham ni? Sayang sangat ni. Pasal apa sayang ni? Hantar dah aku nak dapat macam ni, hantar macam mana aku bersungguh untuk buat. Aku sampai tak tidur lena, aku sampai tak tidur malam, aku sampai kena pi sana pi sini, aku bersusah payah untuk mendapatkannya. Sebab tu dia melekat dan dia sayang sangat. Tak pasal apa sayang sangat? Pasal bersungguh-sungguh dan bersusah dia untuk mendapat. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Jangan terlalu tenggelam. Jangan terlampau sangat dengan urusan dunia tu, sampai satu hari kamu akan jadi cinta kat dia. Pasal apa cinta kat dia? Pasal terlampau. Faham tak? Bukan langsung tak boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Cari dunia. Tu sahabat tulis sallallahu alaihi wasallam, jadikan dunia jambatan akhirat. Siapa tulis orang tu ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni, gunakan dunia untuk sebagai jambatan untuk akhirat. Boleh sallallahu alaihi wasallam? Bukan orang Islam tak boleh kaya. Boleh.
Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat kaya, tetapi dia menggunakan kekayaan dia untuk bawa jalan dia untuk akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, faham logiknya macam itulah. Bila kita terlalu involve, terlalu bersungguh untuk kita mendapatkan dunia tu, tuan-tuan, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi sayang kepada dunia tu. Saya nak kongsi, tuan-tuan, orang mati, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan duduk seolah dalam mimpi. Orang mimpi. Orang mimpi ni macam mana? Orang nak mati ni, orang duduk sakarat ni, dia macam orang mimpi. Dia mai semua benda yang dia duduk fikir. Mimpi ni dia ada 3 jenis tuan. Yang pertama mimpi yang dia panggil mimpi yang benar, yang Allah nak bagi kat dia. Itu pertama. Yang kedua dia mimpi mainan syaitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah tuan-tuan, ada satu kisah dululah. Mak saya cerita. Dekat rumah tu ada seorang, sallallahu alaihi Muhammad, dekat tanah, dekat dengan rumah saya tu ada satu tanah. Kemudian ada seorang cikgu kot dia beli. Cikgu tu dia beli, dia belum pencen lagi. Waktu dia beli tanah tu dia belum pencen lagi. Dan dia mula buat start buat rumah dia. Jadi dalam berapa tahun lagi dia nak pencen, dia dah start buat rumah dia dah. Dia dah boleh nampak dah dia beli, dia dah buat foundation dia buat start naik dia punya tiang-tiang dan apa semua. Takdir cerita dia, Allahumma salli ala Muhammad, sakit dia teruk. Sakit kesan daripada diabetik kot, kronik diabetik kot, lebih kurang macam itulah. Sampai sallallahu alaihi Muhammad, doktor kata macam tak ada harapan dah. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, sampai Pak Long kata apa, ramai para ustaz buat live FB, mana satu nak dengar semua, insya-Allah semua pun tak apa. Tengoklah yang mana lebih untungnya Facebook live ni boleh tengok kemudian kan, save dulu, share dulu kan, tu sekali tengok kemudian pun boleh juga. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, takdirnya dia nazak. Waktu dia nazak tu tuan-tuan, anak-anak dia mai kat dia. Anak dia duduk talqin dia lah, talqin ni tuan-tuan duduk bisik kat telinga tu, suruh mengucap. Yang tu dia panggil talqin. Tu la ilaha illallah. Tak ayah dia duduk kata apa? Ayah jawab apa? Tukang mai dak lagi hari ni, tukang. Dah lah ayah mengucap la ilaha illallah. Aku tanya tukang mai dak lagi ni, pasal apa tuan-tuan? Pasal apa dia duk concern sangat pasal tukang ni? Pasal itulah yang duk main dalam kepala dia waktu tu. Dalam tempoh tu dia nak pencen, dia bukan fikir yang lain. Dia duk fikir nak siapkan rumah dia, duk fikir nak belanja rumah dia, duk fikir duit simpanan dia telah dia simpan lama. Aku dah beli tanah ni, aku dah buat rumah ni, aku panggil kontraktor, aku panggil tukang ni. Tiap-tiap hari dia duk fikir yang tu je tuan-tuan. Sampai hari waktu dia duk nazak tu, yang waktu tu dia nak kena ingat Allah, dia nak kena mengucap kalimah syahadat. Dia tak mampu nak mengucap dan tak mampu nak ingat benda yang lain. Pasal apa? Pasal satu benda yang duk main dalam kepala dia tu. Pasal rumah dia tu. Tu ada orang yang tuan-tuan sekalian, berniaganya besar, waktu dia nak mati dia takut. Dia tak boleh nak lepas. Pasal apa? Tuan-tuan, hutang sana nak settle macam mana ni? Ni ada urusan kat sana ni. Ni aku ada meeting kat sini ni. Ni aku ada projek ni apa semua ni. Ni aku nak buat ni. Faham tak ni Ustaz macam mana? Macam mana dia nak keluar, dia nak putuskan diri dia pada dunia waktu tu, sallallahu alaihi Muhammad, sedangkan terlalu banyak benda yang sedang melekat dalam hati dia. Ini yang kita takut. Sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, hai hamba Allah Ustaz. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, duduk jauh ni. Jadi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, faham tak ni? Jadi subhanallah, bila kita terlalu attach, kita terlalu terikat dengan, tuan-tuan ingat, teringat orang dulu-dulu. Baik tutup Swiss. Orang dulu-dulu. Tuan-tuan tengok apa ni, tok kita dulu-dulu ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Depa orang tua kata apa? Mati ni mata pejam rapat. Apa maksud mata pejam rapat tu? Dia tak ada apa-apa nak fikir. Tengok, depa hidup ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam tenang je. Rumah ada sebiji, mana ada hutang? Rumah dia? Kita duduk dengan mak ayah kita. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam duduk kat kampung, hutang tak ada.
Ayah kita naik motor tuan-tuan, naik kereta tau, KE 70, dak sembuh kana pun ada dulu. Tahu dak sembuh kana? Kan? Dak sembuh kana KE 70, KE 20, tu kereta depa dulu ni. Faham tak Syed? Ada hutang, tak ada hutang. Kita pi mana, pi sana, pi sini, relax, tak ada masalah apa. Ya Syed Syed. Ingat dulu, pi jalan, bukan ada aircon kereta, tak ada aircon. Relax, tak ada apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian tuan-tuan, naik motor tu, motor Honda Cup dia duk ada tu. Honda Cup nya sallallahu alaihi wasallam, motor Yamaha CDI, ingat tu. Ni. Start pong tang 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 bunyi. Subhanallah. Asap penuh masuk dalam rumah. Honda tu Yamaha CDI tu. Ni. Honda Cup dia tak bunyi gitu. Honda Cup ni kram bunyi gitu dia. Subhanallah. Pergi masjid tuan-tuan, lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada, rotek apa jangan tanyalah. Tahun 79 apa bayar dulu ni. Faham tak masalah Allah Sayyidina Muhammad? Tuan-tuan, faham tak? Tapi tak ada hutang. Sampai ke tahap bila mak ayah kita meninggal, ni anak keluar mai. Tuan-tuan, hari ni ayah saya telah meninggal dunia. Jadi kalau siapa-siapa ada hutang apa-apa, siapa-siapa nak hutang sallallahu alaihi wasallam, apa ni, siapa-siapa yang dia ada hutang siapa-siapa dengan dia, mai tolong mai jumpa saya. Siapa pun tak mai. Pasal apa siapa tak mai? Pasal tak ada siapa pun dia berhutang dengan siapa-siapa. Pasal apa tuan-tuan? Saya simat tenangnya hidup, walaupun kita nampak macam tak ada, macam apa misalnya serba kekurangan, tapi hidupnya sangat tenang. Ni saya simat kita cuba tengok saudara simat, ni bil api baru mai. Subhanallah, time PKP ni bil api tu dia zoom naik macam apa kita tu saudara simat. Nu bil api tak bayar, bil motor pula, bil handphone tak bayar, kereta tak bayar lagi sallallahu alaihi wasallam, rumah tak bayar lagi, ni hutang orang tu lagi, ni hutang orang tu lagi, ni meniaga orang tu, investment masuk tang tu lagi, ni tang tu duk tunggu lagi apa ni bonus dia, tang tu duk tunggu lagi saham dia, tang ni duk tunggu lagi, tang ni duk tunggu lagi. Tuan-tuan, kalau Allah pi nak cabut nyawa tu, macam mana nak tinggal? Mana Ustaz? Umi Rosni tanya, Daksen buah kana tu apa Ustaz? Ni nampak sangat orang muda Daksen buah kana tak tahu kan. Daksen DATSUN ada jenis kereta dulu ni. Ni kami sebab bulat kereta dia tu macam bulat itu sikit, orang tua-tua panggil Daksen buah kana. Tengok ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian saya semua. Nah, ni cerita mati, cerita orang suruh pergi jihad sudahlah. Nah, Pak Long bikers kan, Pak Long. Satu hari orang kata apa? Pak Long, jom pergi perang. Nak pergi perang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak kena perang, pergi berjihad fi sabilillah ni, sallallahu alaihi wasallam. Allah nak pergi perang, pergi kat Ustaz, tunggu Ustaz, nak Ustaz, bukan tak mau pergi perang Ustaz, tengok ni kereta nak kena bayar 600 sebulan. Tengok ni rumah nak kena bayar 800 sebulan. Ni bil api, ni bil air, ni anak sekolah lagi, anak tadika lagi, ni semua, ni pengasuh lagi nak. Allah Rabbi tuan-tuan, macam mana? Faham tak ni? Ni cara kita, ni baru cara kita. Nu tak cerita lagi orang-orang yang ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Radhiyah kata kereta kura. Kereta kura pun dia agak masuk zaman dia tu. Nah, tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak ni? Ada orang yang subhanallah million investment dia, yang dia sedang menunggu hasil dia. Ni dia masuk saham dekat sini, dia beli projek dekat, dia masuk projek dekat sini, dia masuk investment dia dekat sini, dia masuk ni tuan-tuan, dia beli perniagaan ni, dia beli perniagaan ni, banyak benda yang dia duduk fikir tuan-tuan. Subhanallah saya tuan-tuan, agak macam mana kalau waktu malaikat maut nak mai cabut nyawa dia, sedang dia masih terikat dengan bebanan-bebanan dan sangkutnya dengan dunia. Subhanallah. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan faham kan? Nabi SAW pesan apa? Jangan terlampau, jangan kamu berlebih-lebih memiliki ad-dhai'ah. Apa maksud ad-dhai'ah tu? Ladang, perdagangan, sawah. Maksud kita nak faham ni, macam urusan-urusan pekerjaan kita yang memerlukan kepada involvement yang melampau, yang berlebih-lebihan. Tuan faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Cik Bijam yang disayangi.
Oh, Farah tolong Farel Rayyan Iskandar Datsun 130Y. Hati tu. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Long kata Datsun buah kana pakai lipas kecil, tak ada aircon zaman dulu. Pakai kipas kecil lah Pak Long. Pakai wajib tu ya. Kan. Subhanallah zaman kita dulu kan. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Itu kita takut tu. Tu tak kira hutang-hutang lagi. Jadi tuan-tuan, Dek Jun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh faham tuan-tuan ni sebab tu Nabi SAW sebut macam tu. Boleh, bukan sampai langsung tak boleh nak terikat dengan dunia. Boleh salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, tetapi subhanallah jangan sampai terlalu tenggelam dalam urusan dunia. Sampai akhirnya bila kita tenggelam dalam urusan dunia menyebabkan kita mula cintakan dunia. Cintalah macam kita sebut tadi lah, salli ala sayyidina Muhammad. Nur Rehan kata apa? Datsun dulu tolak 3-4 kali baru start enjin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Husaini Pangeran, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainun Harun kata hidup sederhana saja Ustaz, Singapore cost of living tinggi. Tinggal pun apa? Mana dia? Tinggal pun rumah pangsa aja. Rumah pangsa pun tinggi juga. Dekat Singapura tu kan. Salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustaz, Pelangi Sepi kata saya di usia 55 tahun dan tiada hutang. Bila dengar ceramah Ustaz bersyukur, sangat suka senyuman Ustaz tu. Ada kot tu pula. Alhamdulillah umur 55 tahun tak ada hutang. Tuan-tuan kena buat yang tu kot. Tuan-tuan cuba set tengok sampai umur berapa yang tuan-tuan rasa macam tuan-tuan tak mau hutang. Kalau boleh tak nak ada hutang lah, tak mau ada hutang. Kita nak hidup seadanya. Salli ala sayyidina Muhammad. Kena ada target. Umur 40, umur 45 nak settle semua hutang, tak ada hutang lah. Doa pada Allah agar Allah murahkan rezeki kita dan kita semua salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibebaskan daripada segala bebanan-bebanan hutang. Ada doa, nak doa, saya bagi doa kat tuan-tuan seorang lelaki, siapa di sini yang dia terbeban dengan bebanan hutang? Allah benar beban hutang banyaklah, salli ala sayyidina Muhammad. Syahrin Nizam Yahya, Ustaz nampak kurus lepas puasa ni, nampak sega ambil jack zakat lah. Alhamdulillah baju yang besar ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, meh kita. Siapa di kalangan kita yang rasa salli ala wasalan Mumtaz Hamid. Ni kawan saya ni, kawan saya dunia akhirat ni. Subhanallah Sayyid Muhammad. Mumtaz, masya-Allah. Kami panggil dia Putat the Great. Masya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Seorang sahabat pergi berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu kepada Nabi SAW tentang hutang yang banyak, hutang keliling pinggang. Ya Allah, Rasulullah salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, wahai Rasulullah salli ala sayyidina Muhammad, tolong Ustaz bagi saya amalan supaya salli ala sayyidina Muhammad terbebas ni, saya ni duduk tenggelam dalam hutang ni. Boleh lah tuan-tuan? Ni saya bagi doa ni dan tuan-tuan hafal elok-elok. Setiap hari tuan-tuan baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Mudah-mudahan Allah bagi jalan dekat kita untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kita ni. Salli ala sayyidina. Boleh? Doa dia macam ni. Angkat tangan semua kita baca. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu, kami berlindung padamu daripada salli ala sayyidina Muhammad hammi wal hazan.
sifat gelisah dan sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, kami berlindung daripadamu dengan sifat lemah dan malas. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, kami berlindung denganmu daripada sifat pengecut dan bakhil. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan kami berlindung denganmu daripada sifat pengecut, dan kami berlindung padamu daripada bebanan hutang dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penindasan manusia lain. Boleh? Cari doa tu. Cari, tuan-tuan search dekat dalam internet, tuan-tuan cari doa bebas hutang. Hadis sahih, Nabi SAW ajak pada sahabat tu, dan sahabat tu beramal dengan dia. Dan kita pun insya-Allah, siapa-siapa yang rasa duduk dalam bebanan hutang, tekanan daripada hutang, selain daripada amalan-amalan yang lain, macam kita solat duha 4 rakaat, sallallahu alaihi wasallam, kita baca surah Al-Waqiah lepas daripada asar kita. Selain daripada amalan-amalan tu, selain pada kita berusaha keras untuk pergi cari duit sebagainya, selain itu kita memperbanyakkan doa. Waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali. Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Boleh solat semak. Sahabat-sahabat, kalau betul Laila Jali kata dalam maksurat ada doa tu. Boleh solat ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang tengok dekat ni, boleh tuan-tuan search dalam internet, kemudian tuan-tuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, copy, kemudian paste dekat dalam komen tu, ruang komen tu. Tolong Ustaz cari, kemudian copy kat tu. Kemudian sekali pekat-pekat copy dan pekat-pekat baca. Boleh nak? Sallallahu alaihi wasallam. Ingat pesan Nabi SAW. Nabi kata apa? Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memiliki ad-dhai'ah. Maksud dia apa? Maksud dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ad-dhai'ah ini salli ala sayyidina Muhammad, maksud ladang, sawah, pekerjaan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu Nur Aini tulis tu betul dah tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Ladang perdagangan, sehingga membawa kita untuk cinta kepada dunia, sampai cinta pada dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-480 480. Wa an Abdullah ibni Amri ibni As, wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana faqala ma hadha faqulna qad waha fanahnu nuslihu faqala ma ara al-amra ila ajala min dhalik, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Rasulullah SAW berjalan melewati kami, dan ketika itu kami sedang mengerjakan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami sedang memperbaiki rumah, sedang memperbetulkan rumah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada kayu dan buluh dan bambu, ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu baginda bersabda, apa ini? Kamu tengah buat apa ni? Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami pun menjawab, rumah ini telah rosak dan kami akan memperbaikinya. Lalu baginda pun bersabda, saya tidak melihat satu perkara melainkan lebih cepat daripada ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim.
Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hadis hasan sahih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Penjelasan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis ini didokong oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan, jika engkau di waktu pagi hari, maka janganlah engkau menantikan waktu petang. Dan jika engkau berada pada waktu petang, maka janganlah engkau menantikan di waktu pagi. Nabi SAW komen para sahabat yang sedang buat rumah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Adi Irawan, kitab yang kita guna ni ialah kitab Riyadhus Salihin. Kita dalam bab yang ke-55, bab zuhud, keutamaan zuhud di dunia. Dan kita berada pada hadis yang ke-23, hadis yang ke-24 daripada susunan hadis dalam bab yang ke-55 tersebut, dan dalam susunan keseluruhannya hadis yang ke-484. Sallallahu alaihi wasallam 484. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa Nabi SAW? Nabi SAW duk cerita dekat para sahabat yang sedang perbaik rumah tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang Nabi kata apa? Saya tidak melihat satu perkara melainkan lebih cepat daripada ini, dengan maksud kita perbaik kemudian dia akan rosak. Kita baik lagi kemudian dia akan rosak. Sesuai dengan kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau kita duduk waktu pagi, jangan tunggu waktu petang, sebab belum tentu boleh sampai waktu petang tu. Cepatnya masa berlalu. Menangguh-nangguh, terus ada menangguh-nangguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak sallallahu alaihi wasallam? Buat amal waktu pagi. Kalau ada lapang waktu pagi tu, jangan tunggu, tak apa, satgi baru aku nak buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab masa takkan sentiasa menunggu kita, dan kita tak tahu pun yang kita boleh pergi sampai ataupun tidak sampai ke waktu petang tersebut. Faham ni sallallahu alaihi wasallam? Bila kita ada pada waktu petang, jangan tunggu waktu esok pagi untuk kita buat amal tersebut. Buat amal, jangan bertangguh dengan amal. Hadis berikutnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa an Ka'bi bin Iyad radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Allahu Rabbi, tuan-tuan, tepat bagaimana Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut tepat sangat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ida Nur Syima Abdul Hamid, jangan tangguh buat amal. Betul. Rohayu Johari, jangan tangguh dalam amal, jangan tangguh. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya yang tersendiri. Setiap umat Allah bagi fitnah dia tersendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan fitnah kepada umatku adalah harta. Allahu Rabbi. Hadis Tirmizi. Dan dia mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Fitnah bermaksud cubaan ataupun ujian. Penjelasannya, Allah berfirman, kami akan menguji kamu, dengan maksud dia, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan ketahuilah bahawa hartamu, anak pinakmu itu hanya sebagai satu cubaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Surah Al-Anfal ayat 28, dan yang awal tadi surah Al-Anbiya ayat 35. Allah jadi kat kita ni, setiap umat ada apa? Ada ujian dia tersendiri. Kat kita umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, ujian yang Allah bagi dekat kita, nama dia harta benda, al-mal. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tahu dah lah, ni memang macam tu dah keadaan dia. Kita tengok, bukan tak payah tengok orang lain lah, kita pun sama, tuan-tuan. Setiap hari kita terlalu sibuk untuk mencari dunia. Tuan-tuan boleh bayang macam ni, kalaulah dekat akhirat tempoh duduk kita di alam barzakh sahaja 1000 tahun, katalah, bukan 1000 tahun, entah lebih banyak, lebih lama daripada tu. Kalau tempoh di alam barzakh saja 1000 tahun, tu tak cerita lagi dekat padang mahsyar, tak cerita lagi dekat akhirat sana.
Kalaulah 1000 tahun nak banding dengan kita hidup di dunia ni tuan-tuan, tempoh hidup dan Nabi kata baina sitin ila sama'in, 60 ke 70 tahun. Jadi kalau ikut percentage ni tuan-tuan, dalam 6% aja hidup kat dunia ni nak banding dengan yang 1000 tahun. Tapi ke akhirat bukan 1000 tahun tuan-tuan. Akhirat ni dia infinity. Tak infinity. Dia tak ada ending. Dia akan terus sampai. Kalau nikmat lah sampai bila-bila. Kalau azab lah sampai bila-bila. Sampai bila-bila, tak berhenti-berhenti dah. Lalu subhanallah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak bagi contoh aja, nak bagi contoh. Kalaulah 1000 tahun kita hidup di dunia ni hanya 6% ya tuan-tuan. Nampak? Dan dua-dua pun perlu kepada bekalan. Dunia pun bukan langsung tak boleh tinggal, kena bekal juga, nak kena makan, nak kena apa sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sepatutnya kalau kita buat comparison yang macam tu, kita nak buat allocation bekalan yang kita kena simpan untuk dunia kita dengan bekalan yang kita nak kena simpan untuk akhirat kita, berapa? 97% by 6%. 94% by 6%. Lihat ni, 94% akhirat kita dan 6% untuk dunia kita. Pasal kita hanya akan duduk di dunia 6% dan kita akan duduk di akhirat 94%. Boleh faham tak ni? Contohlah, akhirat bukan ada persen macam tu, pasal dia unlimited. Bukan unlimited, dia apa? Infinity. Tapi nak bagi faham tu, nak bagi boleh nampak sikit tu, contohlah. Tapi subhanallah tuan-tuan, betul tak kita buat persiapan salih atas Muhammad yang 6% kita bagi untuk dunia dan 94% bagi ke akhirat, ataupun kita terbalik, 94% kita bagi dekat dunia yang nak duduk hanya 6% dan kita bagi 6% untuk akhirat yang kita nak duduk 94%. Tuan faham tak ni? Lagu mana? Salih alaihi wasallam nak pindah tuan telah diarahkan untuk duduk di Salih alaihi wasallam Kuala Lumpur. Hantar pergi Kuala Lumpur. Salih alaihi wasallam. Okey. Tapi sebelum nak pergi Kuala Lumpur tu kena duduk sat di Ipoh seminggu untuk settlekan ofis kat Ipoh dekat seminggu tu. Berapa lama nak duduk, saya nak pindah kat Kuala Lumpur ni? Paling kurang pun 10 tahun nanti nak duduk dekat Kuala Lumpur tu 10 tahun. Yang dekat Ipoh ni dalam seminggu saja nah. Okey. So kalau kita nak buat persiapan tu, yang mana lebih banyak? Kat Kuala Lumpur lah. Yang paling tidak dah 10 tahun beli rumah lah kat sana. Pindah anak-anak, pindah pergi sekolah sana. Tu dia ni Ustaz Ismail tuan-tuan. Beli barang, beli apa, stok, simpan semua. Pasal apa? 10 tahun nak duduk kat sana. Yang dekat akhirat, yang duduk dekat akhirat, yang duduk dekat apa ni Ipoh, berapa lama? Seminggu. Beli pada sudahlah seminggu tu. Dia ni. Tapi subhanallah, tahu dia buat apa? Dekat yang tempat seminggu tu dia pergi beli rumah, dia pindah anak dia sekolah pi tang tu. Salih alaihi Muhammad, dia pergi buh perabot semua dekat situ, dia pergi persiap semua kat situ. Nu yang duduk salih alaihi Muhammad yang dekat Kuala Lumpur nak duduk nu, dia pergi beli tahu apa? Dia pergi beli almari zip plastik tu. Dia beli toto satu tak kat sana. Nampak tak? Ni cerdik tak orang ni? Kan tak apa nak cerdik dah mana. Tu ni salih alaihi Muhammad. Faham tak? Rasanya macam itulah kita buat dengan peruntukan kita kat dunia ni kot lah. So tengok, cuba tuan-tuan kira tengok daripada sehari bangkit tidur sampai tuan-tuan tidur balik, berapa banyak betul-betul peruntukan tuan-tuan untuk akhirat dengan peruntukan tuan-tuan untuk dunia. Bangkit-bangkit salih alaihi wasallam, apa tuan-tuan buat? Kelang kabut mayang subuh. Tuan-tuan salih alaihi wasallam nak duduk saat orang kata, dah duduklah saat zikir saat. Tak dan rushing. Salih alaihi wasallam tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita yang kerja tuan-tuan sekalian, ni subuh pun tak ada semayang. 5:30 keluar dah. Pasal apa? Nu nak pastikan kita tak dan. Tuan-tuan, semayang pun tak dan. Duha jangan ceritalah tuan-tuan, Quran tak pernah sentuh. Tak sempat. Okey tuan-tuan semayang, katalah tuan-tuan peruntuk, okey 5 minit setiap kali kita semayang. 5 waktu 5 minit. 5 waktu 5 minit, 25 minit. 25 minutes out of 24 hours. Dalam 24 jam 25 minit tuan-tuan peruntuk untuk akhirat. Cukupkah?
Itu pun yang 25 minit tu tuan-tuan, bukan khusyuk pun. Allahu Akbar. Seminit pun tak lekat kadang-kadang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seminit pun tak lekat. Itu pun bawa handphone tu dan tak handphone tu menghadap ke muka lagi. Tak, pergi sembahyang, handphone tak ke muka tu, takut sekali orang telefon. Ni Ustaz. Orang kata, tutuplah phone tu Ustaz. Sat gini orang telefon, sat gini bos cari, sat gini orang cari. Subhanallah tuan-tuan. Betul-betul berapa minit sehari yang kita peruntuk untuk akhirat kita ni. Betul-betul berapa minit tu tuan-tuan. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi Allah ni maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang tuan-tuan. Allah, Nabi SAW ajak dekat kita, convert apa? Convert adat menjadi ibadat. Macam mana nak convert ibadat jadi ibadat tu? Niatkan setiap amalan yang kita buat tu kerana Allah SWT. Mandi kerana Allah. Nak makan kerana Allah. Pergi kerja kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Buat apa saya dalam hidup? Kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Ustaz Syahmat? Mudah-mudahan Allah mengira setiap perbuatan kita itu dia jadi ibadat. Jadi tak sia-sia lah. Ni bukan sekat peruntukan 25 minit tu. Setiap benda yang kita buat tu semua boleh jadi ibadat. Nak macam mana? Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak Ustaz Syahmat? Jadi tuan-tuan, ingat hadis Nabi SAW ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Fitnah. Allah bagi dekat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, antara fitnah yang Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama dia al-mal. Apa al-mal? Harta benda. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil beberapa pengajaran. Nah, dalam perbincangan kita yang panjang pada malam ni, sallallahu alaihi Muhammad berkaitan dengan zuhud di dunia. Dan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina, kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita. Salli ala sayyidina, jangan sampai kita terlalu tenggelam dalam mengejar dan tenggelam dalam urusan keduniaan kita sampai akhirnya kita melekat cintakan kepada dunia. Ingat saya buat bidalan tadi, beli motor EFI. Beli motor EFI. Pasal apa sayang sangat? Pasal bersusah payah. Pasal apa orang terlalu cinta sangat dunia? Sebab dia berasa terlalu susah payahnya untuk mendapatkan dunia. Lagi dia bersusah payah, lagi sayang dia kepada dunia. Maka Nabi pesan apa? Jangan sampai tenggelam. Jangan sampai terlalu bersungguh-sungguh untuk mengejar dunia. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi insyaAllah cukup sekadar tu untuk malam ni. Kita salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan daripada sikit perkongsian itu jadi manfaat lah untuk diri saya, untuk diri tuan-tuan sekalian yang salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, bagi peringatan. Betul pelangi sepi kata semenjak Covid ni ada banyak hikmah dia, boleh buat solat tahajud 8 rakaat. Subhanallah, sunat taubat 2 rakaat, sunat wuduk lagi 2 rakaat, sunat hajat lagi, sunat witir, semua 17 rakaat. Terbaiklah pelangi sepi, masya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Nur Madinah sebagainya sebut Lim Dadang, masya-Allah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang sudi untuk bersama-sama dengan saya pada malam ni, dan mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat dan kebaikannya kepada kita semua. Dan jangan lupa esok pagi seperti biasa bersama lagi dengan saya dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, program tafsir Al-Quran kita pada setiap pagi. Kepada sahabat-sahabat yang masih belum sempat untuk bersama dengan kita, pada setiap hari kita ada kuliah tafsir kita ni salih asmat. Tujuannya ialah kita sama-sama dapat baca Al-Quran. Kita memulakan hari kita dengan kita sama-sama baca Quran. Kemudian seterusnya kita akan ambil satu ayat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat tersebut untuk kita baca tafsiran dia, dan kita bermatlamatkan insya-Allah untuk kita khatamkan 30 juzuk itu dengan kita membaca Al-Quran dan beserta dengan tafsiran dia, insya-Allah. Tuan-tuan, kepada sahabat-sahabat yang teringin untuk memberikan sumbangan kepada pengurusan dan pembiayaan Kompleks Islam Darul Faizin, insya-Allah ada nombor akaun yang kita akan pinkan dekat bawah sana. Dan insya-Allah kepada sahabat-sahabat juga yang sudi untuk membantu Kompleks Islam Darul Faizin, pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin,
dengan membeli produk kita, iaitulah susu kambing Faiz. InsyaAllah ada sahabat-sahabat kita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadi ejen, menjadi ejen kepada susu kambing Faiz ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran, dan insyaAllah dia akan membantu untuk urusan dana dan salli ala sayyidina Muhammad, pengurusan Kompleks Islam Darul Faiz. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudi untuk bersama dengan saya. Satina Talik Pelangi Sepi, terima kasih. Nurcu, terima kasih. Arif Aisyah Muhammad, Syahza, Sapiah Aini, Jelwati, Faizah Hamzah, Siti Nur Hazwani, Jannah Lana, Armia, Syidah Ibrahim, terima kasih. Salli ala sayyidina Anni Ismail, lagi siapa? Siti Indah, Intan Zuraini, Laila Jali. Salli ala sayyidina. Okey, boleh nanti saya akan masukkan nama kitab. Mavi Marmara, lama tak jumpa, insya-Allah. Abi Marmara sihat nah. Ustaz Syafi'i, insya-Allah Ustaz Syafi'i Hashim daripada Galeri Ilmu. Kak Emi, terima kasih Kak Emi. Salli ala sayyidina Nurihan Makdum, terima kasih. InsyaAllah 6.30 pagi esok, jangan lupa. Kisma Raudha, Atan GSM, Abdul Wahab Zawiyah, Shimbi, ahlan wa sahlan. Syafiq Farhan, ahlan wa sahlan. Norasidah Chelsea, Marian Khalid, Safwan Wan, Khamisah Ahmad. Tajuk apa malam ni? Malam ni kita baca kitab Syim, kita baca kitab Riyadhus Salihin. Dah habis dah pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Syed Muhammad Arif Rosaini, Latif Murabi. Pukul apa kelas tafsir Al-Quran? Kelas tafsir Al-Quran kita bermula 6.30 pagi pada setiap hari. 6.30 pagi pada setiap hari, insya-Allah. Esok kita akan masuk ayat ke ayat ke 270. Apa je? 276 esok. Tapi sebelum mula kuliah, siap Quran dulu. Siap Quran sebab kita akan baca Quran sama-sama. Rayati Firdaus, ahlan wa sahlan, insya-Allah. Abdul Halim Saleh, terima kasih sama-sama. Oh, ex penjara Jawi, masya-Allah. Saya pun lama tak pergi penjara Jawi, nanti kita akan pergi balik insya-Allah. Husain Pangeran, jazakallah khair. Pelangi Sepi, insya-Allah, terima kasih. Muhammad Kamal, amin rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dalam salih asma. Marian Khalid, macam mana dapat susu? Ada nak kena tolong cerita sikit ni. Dekat Instagram. Boleh letakkan nombor telefon. Man Roslaili, Anis Sabela, terima kasih. Azlina Muhammad, terima kasih. Muhammad Kamal, amin. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam perlindungan dan redha Allah SWT. Ira Kristina, terima kasih. Syida Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.